sekarang kita berada di perkampungan yang dipanggil Kampung Awali, di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekitar kawasan belakang kita ini dulu terdapatnya rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar memiliki dua rumah. Disebutkan kitab sirah. Pertama, berada di berdekatan dengan rumah baginda SAW, iaitu di kawasan Masjid Nabawi. Yang kedua, rumah Abu Bakar As-Siddiq terletak di kampung ini, iaitu Kampung Awali. Dan tuan-tuan, di kawasan tapak ini juga tuan-tuan, dahulunya terdapat ladang kurma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat karib baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sekitar belakang kita ni dahulu terdapat satu masjid yang dipanggil Masjid Ghazwah Bani Quraizah, di mana tuan-tuan dirahmati Allah, di saat baginda SAW berangkat bersama para sahabat baginda menuju untuk Ghazwah Bani Quraizah, baginda SAW telah berhenti di sini untuk tunaikan salat. Ada juga pendapat ulama mengatakan bahawa di sekitar sini dah tapak kawasan Masjid Fadih, di mana tuan-tuan Masjid Fadih ni tapak di mana seluruhnya pengharaman haram. Tuan-tuan dirahmati Allah, sekarang ni kawasan tapak masjid ni, masjid sudah tiada, tapi dah di sekitar sini kawasan tapak Masjid Bani Quraizah, ataupun juga setengah ulama pendapat ni tapak kawasan Masjid Fadih. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang kita ini dahulunya terdapat satu rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Maryah Qibtiyah radhiyallahu anha. Di mana tuan-tuan dirahmati Allah, di awal dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda telah menghantar beberapa utusan bertemu pembesar-pembesar negara, antaranya tuan-tuan Al-Muqawqis di Mesir. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Al-Muqawqis begitu gembira dengan Islam, begitu gembira dengan Nabi SAW, namun dia tidak memeluk Islam, dan dia telah menghadiahkan kepada baginda SAW seorang wanita, iaitu Sayyidatina Maryah Qibtiyah tadi. Tuan-tuan dirahmati Allah, hasil perhubungan baginda SAW dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Maryah Qibtiyah, maka dapatlah seorang anak lelaki yang bernama Sayyidina Ibrahim. Di tapak rumah ini tuan-tuan, lahirnya Sayyidina Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah, tidak sempat membesar, lebih kurang umurnya 70 hari. Sayyidina Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan baginda sendiri telah semandikan Sayyidina Ibrahim dengan tangan baginda di Jannatul Baqi'. Dan tuan-tuan, sahir daripada wajah baginda kesedihan ketika hari kewafatan anak baginda selamat. Tuan-tuan dirahmati Allah, di sini juga dahulu ada masyrubat Ummu Ibrahim, iaitu tempat di mana Sayyidina Maryah Qibtiyah menyediakan air ataupun menjamu air untuk orang haji dan umrah, juga untuk orang Madinah ketika untuk minum mereka di kawasan sini. Tuan-tuan dirahmati Allah, inilah dia tapak rumah Sayyidina Maryah Qibtiyah dan masyrubat Ummu Ibrahim ataupun masyrubat Sayyidatina Maryah Qibtiyah. Dan di belakang kita tuan, di balik tembok ini ialah makam Sayyidatina Maryah Qibtiyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang kita ini ialah ladang kurma dahulunya milik Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di awal dakwah baginda SAW di kota Mekah, maka selepas itu direkakan cerita berlaku perjanjian Aqabah pertama. Orang Madinah datang ke kota Mekah minta baginda SAW hijrah ke kota Madinah ketika itu. Namun tuan-tuan dirahmati Allah, pada waktu itu baginda SAW belum lagi mendapat wahyu. Maka tuan-tuan dirahmati Allah SWT, baginda telah hantar wakil baginda SAW, seorang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka berangkatlah Sayyidina Mus'ab menuju ke kota Madinah bersama Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Ansar, sahabat Madinah. Sampai di kota Madinah tuan-tuan, Sayyidina As'ad bin Zurarah telah letak Sayyidina Mus'ab tinggal di kebun dia. Di sini tuan-tuan, Sayyidina Mus'ab telah bermalam di sini, tidur di sini, berehat di sini. Dan Sayyidina Mus'ab tuan-tuan, kerja dia tiap-tiap hari dia buat dakwah. Kata alim ulama, tidak ada orang yang Sayyidina Mus'ab jumpa di kota Madinah melainkan semua masuk Islam. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang dia jumpa di dakwah, lepas dengar percakapan dia, orang tu masuk Islam. Hinggalah tuan-tuan berita ini kedengaran kepada pembesar kota Madinah ketika itu, pembesar Bani Hazraj, kaum Hazraj, yang mana tuan-tuan dirahmati Allah, ketua suku Hazraj, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Masa tu belum masuk Islam lagi.
telah mendapat berita satu orang pemuda daripada kota Mekah telah membawa agama baru di tempat kita di Madinah, di Yasrib. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, telah hantar wakil sahabat dia iaitu Usaid bin Khudair. Mana ketika itu tuan-tuan dirahmati Allah, dia sendiri tak berani untuk pergi marah Mus'ab. Kenapa? Kerana pakcik dia yang bawa, iaitu Sayyidina Asad bin Zarah, itu adalah pakcik dia. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Usaid bin Khudair waktu itu belum masuk Islam lagi, telah pergi bertemu dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk bertanya tentang agama apa yang dia bawa. Maka setelah dengar pembicaraan daripada Mus'ab bin Umair, Usaid bin Khudair yang dihantar Sa'ad bin Mu'az tadi telah masuk Islam. Dan dia telah pulang bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dan telah nampak zahir daripada perwatakan dia bahawa dia telah memeluk Islam. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az begitu marah, aku hantar kau, lebih kurang mafhum kata-katanya, untuk marah orang tu, kenapa engkau masuk Islam? Maka tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sendiri telah pergi untuk bertemu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sampai di depan Sayyidina Mus'ab bin Umair, setelah mendengar percakapan Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sendiri telah masuk Islam. Dia adalah ketua Bani Hazraj, kaum suku Hazraj. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, kata alim ulama, petang hari telah kumpul orang kampung dia, orang kaum dia, iaitu suku Hazraj. Dia beritahu, saya Sa'ad bin Mu'az, ketua kamu, saya telah masuk Islam dan saya berkeinginan untuk kamu semua masuk Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah, ketua suku dia adalah Sa'ad bin Ubadah, ketua suku Hazrat ialah Sa'ad bin Mu'az, dan dia telah masuk Islam, dan seluruh kabilah Hazrat ketika itu telah menerima Islam. Dan semua tuan-tuan ganjaran pahala tuan-tuan mengalir dalam buku Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, dalam ladang inilah tuan-tuan tapak di mana tempat selepas itu Sayyidina Mus'ab bin Umair mengajar anak-anak orang Islam di kota mana, hinggalah dia dipanggil sebagai Al-Mukri, mengajar Quran, mengajar ilmu agama di dalam tapak ladang inilah tuan-tuan tempat dia melakukan ta'lim. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, setengah pendapat ulama mengatakan bahawa awal madrasah yang mana kita lihat ada madrasah tahfiz, madrasah alim, pondok yang di tanah air kita maupun di mana-mana tempat, antara yang terawal yang ada di zaman hayat baginda Islam ialah yang dibuat oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair di dalam ladang ini, iaitu ladang milik dahulunya Sayyidina As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu, tempat tinggal Sayyidina Mus'ab ketika awalnya didakwah di kota Madinah, yang mana ketika perjanjian Aqabah pertama. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang kita ini dahulunya adalah tapak Masjid Bani Ghifar, di mana tuan-tuan dirahmati Allah pernah baginda SAW berhenti solat di situ, disebut dalam kitab tarikh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman pemerintahan Turki Osmaniyah, di kawasan sini tuan-tuan telah dibina satu mahligai yang mana diceritakan di Madhab Abdul Aziz Al-Kahki. Tuan-tuan dirahmati Allah, di balik Masjid Bani Ghifar, tapak Masjid Bani Ghifar ini ada satu perkampungan yang dipanggil perkampungan Bani Salamah. Tuan-tuan dirahmati Allah, di balik inilah kampung Bani Salamah, dan tuan-tuan kita berada di kawasan Jabal Silah, tempat di mana di balik ini adalah tempat berlakunya peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab di kota Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di balik kepungan sana itu dahulunya terdapat satu masjid yang namanya Masjid Sabki, di mana tuan-tuan dirahmati Allah, berdekatan lapangan kawasan Masjid Sabki itulah tapak di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat baginda berlatih kuda dan juga memanah. Dan di sini tuan-tuan dahulunya tempat Nabi dan para sahabat berlatih kuda dan memanah, disebut dalam kitab tarikh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini masjid itu sudah tiada, namun disebut dalam kitab sirah, di sinilah tapak tuan-tuan Masjid Sabki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita berada di kawasan Jabal Silah, di mana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sebelah kita ialah kawasan yang dipanggil Ghar Sajadah ataupun Ghar Sajadah, juga dipanggil Al-Kaf Bani Haram kerana kita berdekatan dengan kampung Bani Haram. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika peperangan Khandaq ataupun peperangan Farid, juga dipanggil peperangan Ahzab, baginda Islam telah berehat di sini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan baginda Islam telah mendapat berita, baginda Islam kata ulama telah baring berehat di sini, baginda baca Quran di sini, baginda solat di sini, dan baginda telah dapat berita daripada
daripada Jibril alaihissalam satu khabar gembira hingga baginda sallallahu alaihi wasallam telah sujud dengan begitu lama. Setengah ulama berpendapat bahawa khabar gembira itulah khabar kemenangan orang Islam dalam peperangan Khandaq. Baginda sujud begitu lama di kawasan sini tuan-tuan. Dahulunya tuan-tuan di zaman pemerintahan Turki Osmaniyah dia ada tembok yang besar di sini, guanya agak besar di sini. Tapi sekarang yang tinggal hanyalah yang kita lihat sekarang ni iaitu Kaf Bani Haram ataupun Ghar As-Sajadah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di kawasan Ain Kaf Bani Haram iaitu di atas Jabal Sila. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada gua sajadah tadi ataupun Ghar Kahfi Bani Haram tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, baginda telah naik ke atas di kawasan sini tuan-tuan. Baginda telah letakkan tangan baginda sallallahu yang mulia di sini. Dan kata ulama di sini bahawa daripada mukjizat yang Allah berikan kepada baginda telah keluar air daripada sini dan baginda telah berwuduk daripada air yang keluar tadi. Dan tempat ini tuan-tuan dipanggil Ain Kahfi Bani Haram. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun di saat ini air sudah tiada lagi di kawasan sini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bahagian kaki bukit Jabal Sila di bahagian sini dahulunya terdapat perkampungan Bani Salamah. Tuan-tuan dirahmati Allah, siapakah di Bani Salamah? Bani Salamah ialah para sahabat Nabi SAW yang tinggal berjauhan daripada Masjid Nabawi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka telah minta izin kepada baginda SAW untuk bagaimana mereka pindah tinggal berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, diriwayatkan bahawa baginda SAW tidak benarkan. Bahkan baginda bagi fadilat betapa beruntungnya orang yang melangkah menuju ke masjid untuk tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikhabarkan bahawa tuan-tuan dirahmati Allah, lebih kurang mafhum hadis Nabi SAW, ganjaran untuk orang yang pergi ke masjid. Satu langkah mereka pergi ke masjid, Allah Taala bagi satu pahala. Allah Taala hapuskan satu dosa dan Allah Taala naikkan satu darjat. Hingga tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila berita disampai kepada para sahabat yang tinggal berdekatan dengan Masjid Nabawi, iaitu di sekitar Masjid Nabawi, maka mereka telah pergi ke masjid dalam keadaan melangkah dengan kecil-kecil supaya mereka dapat ganjaran tadi. Betapa tuan-tuan dirahmati Allah, mereka ini para sahabat memahami ihtisab fi amal, iaitu yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, betapa ikhlasnya mereka melakukan setiap amal dalam keadaan meyakini janji-janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, di kawasan bawah sana itulah kawasan kampung Bani Salamah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di Masjid Zubair Al-Awwam. Siapakah dia Sayyidina Zubair Al-Awwam? Tuan-tuan dirahmati Allah, Zubair Al-Awwam ialah anak kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Zubair Al-Awwam ni tuan-tuan, dia adalah asyarah mubasyarah, 10 orang yang dijamin syurga di dunia lagi. Zubair Al-Awwam tuan-tuan dirahmati Allah ialah orang yang mana berkahwin dengan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Dia ni adalah menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat kepada baginda Nabi SAW. Dia mempunyai anak iaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang makbul, yang sangat hebat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekitar sini dahulunya ialah ladang kurma milik Sayyidina Zubair Al-Awwam, dan bersama dengan itu tuan-tuan, tapak di sini kita dibina Masjid Sayyidina Zubair Al-Awwam. Kawasan ladang kurma yang begitu besar dimiliki oleh sahabat Nabi tadi, Sayyidina Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu, yang mana telah syahid dalam peperangan Jamal.